state operation tu, steady state operation tu ada efisiensi dia lebih tinggi. Okay, lebih tinggi berbanding semasa dia start up. Okay, semasa dia warm up lah. Okay. Jadi itulah yang ni untuk bagi you tengok sebenarnya mana satu yang akan lebih efisien. Okay, tapi kalau requires power ya sama juga. Okay, semasa operation tu dia akan guna lebih banyak power, okay, berbanding semasa dia start up. Okay, dia akan naikkan power tu, dia akan naik sikit-sikit sampailah dia ada satu tahap dari power tu dia akan constant. Okay, untuk operation. Okay, yang tu untuk selesai untuk example yang kedua. Okay, kita ada dua lagi example. Okay, kita ada example satu lagi kat sini. Dan yang terakhir adalah yang dekat sini. Okay, ini adalah example yang terakhir. Okay, boleh kita teruskan dengan example yang ni? Lagi kawan yang nak masuk? Okay, tak ada. Saya dah record kan. Okay, boleh? Kita teruskan dengan yang ni. Okay, jadi yang ni adalah example yang ketiga. Okay, untuk example yang ketiga ni kita dah ada hoist dekat sini. Okay, hoist dekat sini, dua mesh, dekat sini ada satu mesh. Okay, soalan dia, figure Q1 shows a gear train system during driving two drums D1 and D2. Okay, D1 dekat sini, D2 dekat sini. Determine the torque required by the power source. Okay, power source dekat sini to raise the 400 kg mass at D1 with an acceleration of 0.05 meter per second square. Okay, jadi you ada 400 kg mass here. Okay, acceleration dia 0.05 meter per second square. Okay, dia naik ke atas jadi bila yang ni naik ke atas, okay, yang ni dia turun ke bawah. Okay, dia macam counter, yang ni counter weight lah. Okay, you panggil dia counter weight. Kalau yang ni adalah lift, okay, yang ni adalah counter weight dia. Okay, dan satu lagi yang dekat sini adalah satu lagi mass. Okay, jadi pada masa yang sama juga, okay, dekat sini dia ada 150 kg mass, dia ditarik oleh D2 ni. Okay, D2 tu. Okay. Alright. Okay, maklumat dia. Okay, maklumat yang diberi number of T 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian ada 4 bearing. Bearing A, bearing B, bearing C, bearing D. Okay. Dan untuk mass moment of inertia, you kena tengok shaft yang ada. Okay, berapa shaft yang ada. First one is power source. Okay, dekat sini. Kemudian shaft 2, 3 dekat sini. Dan ni adalah shaft untuk D2. Okay. Dan yang ni adalah shaft untuk D1. Okay. D2, D1. Okay, yang tu untuk mass moment of inertia. Dan diberi gear mesh efficiency adalah 90%. Iaitu 0.9. Okay, 0.9. Okay, jadi soalan dia tanya torque required by the power source. Jadi maksudnya yang ni adalah TI. Okay, yang ni adalah TI. Okay. Power source. Okay, dia nak TI. Acceleration diberi. Okay, acceleration diberi tapi tiada, okay, tiada omega. Okay, omega ataupun N tak diberi. Okay, sebabnya dia tak tanya power, tapi dia tak hanya tanya torque saja. Okay, dia nak tahu TI ni saja. Okay, kalau dia tak tanya power, maksudnya you tak perlukan omega tu. Okay, omega tu tak perlu. Okay, tapi you akan perlukan acceleration. Okay, acceleration. Okay, jadi untuk penyelesaian kita ada 8 step. Okay. Step yang pertama, tentukan input dan output dia. Okay. Okay, input dan output dia. Satu input, dua output lah. Okay, satu input, okay, dekat power source. Okay. Output dia 2. Okay, D1 dan D2. Okay, D1 dan D2. Okay, D1 dan D2. Okay, you buat okay. Isikan tempat kosong tu. Okay. Kemudian second step adalah cari semua gear ratio. Okay, cari semua gear ratio
kita ada mesh dia, kalau you perhatikan daripada gambar rajah ni, ada mesh 1, 2, okay. Mesh tu maksudnya tempat dia bertemu, okay. Gigi-gigi tu bertemu, 1, 2, mesh 1, 2, mesh 1, 5, okay. Mesh 3, 4, ada berapa? 3 saja. Okay, 3 saja. Okay, jadi untuk penyelesaian cari N12 T1/2, N34 T3/4, dan N14 ni adalah N12 N34. Okay, cuma perlu darab. Okay, dan N15 adalah T1/T5. Okay, jadi yang ni semua ni kena kira. Okay, you kira dulu. N12. Okay, dah dapat nilai dia. Okay. Okay. 1, 2 dia sama dengan 40/160. Jadi 0.25. 1, 2, 1, tak. 3, 4. Okay, 3, 4, 50/250. Ni 0.5 juga. 0.2 ke 0.5? 50, 1/5, 0.2, sorry. Okay. Yang ni 0.25, yang ni 0.2. Okay. Dan 1/5, okay, mesh 1/5 adalah 40/200, maksudnya 1/5, 0.2. Okay. Jadi 0.5, 0.2, 0.2. Okay, 0.2. Okay, yang ni 0.25, 0.2, 0.2 kat sini. Kat sini maksudnya 0.2 darab 0.25, sepatutnya dapat 0.05. 5 darab 0.2. 0.05. Okey, N14 tu dia 0.05. Okey, 0.05. Kemudian okey, dah dapat semua gear ratio, cari omega dan alpha. Okey, cari omega dan alpha. Untuk kes ni kita tak cari omega I dan omega O sebab dia tidak akan digunakan dalam problem ni. Okey, dalam example ni. Jadi kita teruskan dengan alpha. Okey, untuk alpha maklumat yang kita ada adalah daripada acceleration ni. Okay. Jadi yang ni diberi acceleration pada drum 1. Okay. Nampak tak dekat sini? Okay. Acceleration tu adalah pada drum 1. Okay. Dan ia adalah linear acceleration. Okay. A sama dengan 0.05 meter per second square. Jadi daripada A ni kena cari alpha dia. Okay. Jadi untuk alpha D1. Okay. Alpha D1 sama dengan acceleration bagi R. Okay. Acceleration pada D1 bagi R. Okay. Yang A D1 per R D1. Okay. Drum. Drum ni diameter dia adalah 0.8. Jadi R dia adalah 0.4. Okay. R 0.4. Okay. Masukkan dalam ni. R 0.4. Alpha. Okay. A D1 sama dengan AD1 acceleration dia adalah 0.05. Sepatutnya dapat nilai untuk alpha untuk output 1. Okey, alpha untuk output 1. 0.125. 0.125. Okey. Jadi simpan kejap dulu tu. Okey. Jadi alpha 01 sebenarnya kena masuk dalam formula ni. Okey. Dan kita nak cari alpha 1. Alpha I. Okey. Alpha I. Alpha pada input. Okey. Untuk cari alpha dekat input, okey, dia guna formula gear ratio N15 sama dengan alpha output 1 per alpha I. Okay, I tu 1, okay, input. Output 1 tu adalah output. Okay,
satu yang dekat ujung 5. Okay. Jadi guna formula ni, masukkan nilai alpha output 1, okay, masukkan N15, okay. You akan dapat alpha I sama dengan 0.625 radian per second square. Okay, 0.625 radian per second square. Okay, pastikan dapat yang tu. Cuba tengok kalau dia sama ke tak dengan jawapan. Sama? Boleh? Boleh saya teruskan? Ada Ya? sedikit confuse tu. Confused? Yang alpha 01 ni mana dia punya ni mana tu? Alpha 01 tu adalah pada drum ni. 01. Okay, dekat sini. Okay, dia adalah acceleration, rotational acceleration pada drum 1. Okay. Okey. Maksudnya yang ni adalah acceleration tak atas pada drum 1. Yang mana? kat atas lah A lah. Alpha A sama dengan alpha R. Okay. Formula dia adalah A sama dengan alpha R. A itu adalah linear acceleration, yang ni pada drum 1. Okey. Okay. Okey. Sama dengan alpha R. Alpha R. Okay. Alpha darab R, dia akan dapat AD1. Okay, AD1. Drum 1. Bahagi dan 1 sama dengan 0.04 tak? 0.4. Kan? 0.4 meter kan? 0.4 meter. R1 sama dengan 0.4 meter. Boleh? 0.125 125 ada? Yang mana? Alpha 0.125 0.05 radius per second. bahagi 0.125. 0.125. 0.125. Okay, 0.125. Okey. Radian per second square. Okey. Lepas tu masukkan dalam ni untuk cari alpha I. Okey. N15 Bagi dengan adalah 0.2. 0.2. Jadi 0.625. Okey. Sepertinya dapat alpha I itu sebenarnya Okey. 0.625 radian per second square. Okey. Okey, jadi daripada alpha I tu boleh cari alpha O2. Okey. Alpha O2. Okey. Yang ni sebab kita nak tahu berapa Sama ya. acceleration dekat sini. Okey. Berapa acceleration pada 50 kg ni. Okey, jadi sebab tu kita kena cari alpha D2. Jadi dekat sini kita guna formula gear ratio juga. Okay, alpha O2 per alpha I sama dengan N1 ke 4. Okay, yang ni adalah dia punya gear mesh. Okay, transmission dia. Jadi alpha D2. Okay, masukkan nilai alpha I tu dekat sini. Okay, N14 adalah 0.25 darab 0.2. Okay, jadi daripada tu you akan dapat alpha D2 tu berapa. Okay, dalam kes ni dia sama dengan 0.03125 radian per second square. Okay, untuk alpha D2. Boleh? Okey. Okay. Jadi next adalah step yang keempat. Jadi untuk step yang keempat ni pun sama, kena cari TI. Okay, jadi soalan dia terang-terang dia suruh cari TI tu berapa. Jadi apa yang you perlu buat adalah kena tambahlah TFI yang ni friction, tambah TII yang ni adalah inertia. TD1I tu yang ni adalah output yang pertama. TD2I tu adalah output yang kedua. Okay, jadi yang ni dia tambah satu lagi lah. Okay, sebab ada dua output. Okay, jadi buat satu-satu. Okay, kita start dengan TFI. Okay, TFI kat sini pada step yang kelima. Okay, jadi untuk friction ni dia adalah bergantung pada bearing tu dan kedudukan dia dekat mana. Okay, jadi you ada bearing A pada input, jadi terus tambah. Bearing B dia kena lalu mesh 15, okay, dekat sini. Bearing C dia lalu mesh 12, okay.
Jadi kena darab N12 bahagi dengan efisiensi eta 12 dan bearing D dia berada dekat sini, dia akan lalu mesh 12 dan mesh 34. Okay, mesh 34. Okay, jadi sebab tu formula dia jadi macam ni. Okay, dekat sini ni. Okay, masukkan nilai A, nilai B, nilai gear ratio, nilai efisiensi. Okay, A, B, C, D, masukkan nilai tu. Gear ratio dia, kemudian eta dia. Okay, eta dia masing-masing. Okay, pastikan jawapan tu dia dapat hampir dengan 18.91 Newton meter. Okay, 18.91 Newton meter. Dah? Dapat jawapan tak? Ada siapa yang dapat jawapan? 18.91. Ada siapa yang dapat jawapan? 18.91. Dah? Okay. Kemudian selepas cari dapat TFI, okay, kena cari TII. Okay, dalam kes ni ada acceleration. Okay. Bila ada acceleration, kena kira juga ni I equivalent ni. Okay. I equivalent. Formula TII dia akan guna I equivalent darab dengan alpha I. Okay, alpha I. Okay, jadi kita masukkan nilai I power source dekat sini. Ni adalah pada input. Okay, sebab tu dia tak perlu darabkan dengan mana-mana gear ratio. Tapi untuk shaft 2-3 tu dia kena lalu gear mesh 1-2. Okay, sebab tu dia ada kuasa 2 dekat situ. N gear ratio 1-2 kuasa 2 bagi eta 1-2. Okay. Untuk drum 2, okay, yang ni yang sebelah bawah, dia akan lalu mesh 1-2 dan 3-4. Okay, jadi sebab tu dia punya formula jadi macam ni. Okay. Dan untuk drum 1 dia hanya akan lalu pada mesh 15. Okay, mesh 15. Jadi sebab tu ID1 sama dengan N15 kuasa 2 bagi eta 15. Okay, jadi masukkan semua nilai. Okay, I power source sama dengan 5. Okay, 5 kg meter square. I shaft 23 20 kg meter square. ID1 20 kg meter square. ID2 40 kg meter square. Okay, masukkan dalam ni. Okay, sepatutnya akan dapat 7.4 kg meter square. Okay, kemudian selepas tu masukkan dalam formula ni. Okay, 7.4 darab alpha I tadi 0.625 radian per second square. Okay, dan sepatutnya dapat 7.4 darab alpha I 4. Okay, 4.625. Okay, 4.625 Newton meter. Okay, Newton. Tak. Lah, Newton meter. Okay. Adik sakit perut. Adik nak tanya air botol sebab mati ni macam nak guna beli air mati. Okay. Okay, kita teruskan. Okay, jadi sepatutnya dapat nilai ni. Okay, sepatutnya dapat 7.4 kg meter square. Okay, lepas tu darabkan dengan alpha I, sepatutnya dapat 4.625. Okay, 4.625 Newton meter untuk TII. Okay, untuk TII. Selepas tu, okay, kena cari TO1I dan TO2I. Okay, dalam kes ni dia adalah torque pada drum. Okay, untuk drum 1, okay, kena buat free body diagram. Okay, kena buat free body diagram untuk setiap mass. Okay, setiap mass. Jadi untuk cari TO1I, okay, artinya TD1I, okay,
formula dia sama juga dengan TD1I bahagi TD1. Okay, dia sama dengan gear ratio 15 dan eta 15. Okay, eta 15. Jadi untuk kes ni kita kena cari D1 tu berapa. T untuk drum 1. Jadi kita kena buat kinematic analysis. Okay, untuk kinematic analysis you ada dua masses pada drum ni. Okay, jadi torque drum tu katalah dia bergerak pada arah counter clockwise. Okay, jadi bila buat free body diagram, Q2 sebenarnya dia ke bawah intention dan Q1 pun dia sama juga ke bawah intention. Okay, jadi untuk cari TD1 tu dia kena cari nilai ni, tension Q1 dan Q2 ni. Okay, darabkan dengan R dia. Okay, kena darabkan dengan R. Okay, absolute value lepas tu kena darab dengan R. Okay, jadi dalam kes ni kita buat free body diagram untuk kedua-dua mesh, okay, yang diangkat, okay, hoist. Okay. Satu adalah yang sebelah kiri, yang kedua adalah yang sebelah kanan. Okay, jadi yang ni yang 400 kg, yang ni adalah yang 50 kg counterweight tu. Jadi kita assume buat FMA, okay, free body diagram, dekat sebelah kiri yang sebelah sini adalah external forces, okay, external forces, gravity, weight, apa lagi reaction, okay, you letak arrow dia dekat sebelah sini, okay, F, okay. Yang sebelah kanan ni, yang ni semua adalah untuk acceleration, okay, jadi F sama dengan MA, okay, jadi selesaikan satu-satu. Arah ke atas positif, kita anggap arah ke atas positif, dia ada Q1. Okay, you ada Q1 ke atas, yang tu adalah tension in cable, okay, Q1. Ada weight ke bawah 50 darab 50 darab gravity 50 G, dan untuk pergerakan dalam kes ni A tu dia ke atas, okay. Yang 400 kg tu dia bergerak ke atas, maksudnya yang counterweight tu dia akan bergerak ke bawah. Okay, bergerak ke bawah. Okay, jadi sebab tu bila dekat sini, okay, bila you buat equation tu, yang ni dia ke bawah, jadi yang ni jangan lupa letak negatif. Okay, yang ni adalah negatif. Okay, kemudian Q1, okay, susun formula tu, okay, mass dia adalah 50 kg, okay, G adalah 9.81, okay, masukkan nilai dia. Yang kita nak adalah Q1, okay. Dan acceleration tadi, okay, yang ni adalah kena guna acceleration untuk drum, okay. Dalam kes ni dia adalah sama dengan 0.05 meter per second square, okay, sebab tu yang ada ni, okay, negatif. Q1 sama dengan yang ni dia akan jadi positif, yang ni dia akan jadi negatif. Okay, jadi susun semula, jadi equation tu, jadi akan dapat Q1. Okay, Q1. Okay, boleh kira tak? Boleh tolong kira Q1 tu berapa? 88. Berapa? Patutnya 488. 488 Tolak 0.05 darab 50. Okay, 488. Okay. Jadi daripada ni, okay, nilai ni boleh masukkan dalam ni dah. Okay, Q1 kat situ. Kemudian kira pula untuk Q2, okay, cara yang sama, FMA, dekat sini adalah free body diagram, dekat sini adalah kinetics diagram. Sebab 400 kg tu naik ke atas, jadi dia arrow dia ke atas. Okay, kita tengok dekat situ arrow dia ke atas. Bila buat equation pun, yang sebelah sini dia akan jadi positif, yang weight tu dia jadi negatif. Okay. Jadi susun equation tu, you akan dapat Q2 tu dia lebih besar daripada 488 tu. Okay, 9.81 sebab dia tambah 0.05. Okay, darab 9.8 macam 400. Okay, 39.4. Okay, untuk Q2. Okay, untuk Q2. Jadi, daripada equation ni, okay, equation ni kira torque pada drum. Okay, jadi sebab Q1 pusing,
Okay, dia seolah pusing lawan arah jam. Dan Q2 ni dia pusing ikut arah jam. Jadi kena tolak lah. Okay, dia opposite direction kan. Jadi kena tolak lah. Q2 tolak Q1. Okay, kalau Q1 tolak Q2 pun boleh. Okay, sebabnya nanti akan letak ni absolute ni. Okay, nilai absolute. Jadi masukkan nilai Q1, Q2 dalam formula ni. Darab dengan R D1 sama dengan 0.4. Okay. You akan dapat TD1 tu. Okay, you akan dapat TD1. Okay, ada siapa boleh kira TD1 berapa? TD1 sepatutnya dapat 1382.4. Okay, 1382.4 Newton meter. Okay, yang tu adalah TD1. Kemudian daripada ni, masukkan dalam ni. Okay, masukkan nilai dia dalam ni. 1382.4. Okay, darab dengan N15. Okay, bagi dengan 0.8 bagi 0.8. Betul ke? Yang ni kosong, eta 15 ni 0.9 okay. Dia 0.9. N15 tadi berapa? 0.2 ke 0.25. 0.25. 0.2. 1/5 0.2. Okay, jadi N15 tu dia 0.2. Yang ni 0.9 N15 itu 1 kan. 0.9. Okay, 0.9. Okay, jadi pastikan yang dapat ni TD1 sebenarnya 307.2. Okay, 307.2. Darab dengan 0.2 bagi 0.9. 307.2. Pastikan dapat nilai yang sama. Okay, 307.2 Newton meter. Okay, yang tu adalah untuk TD1I. Okay, tak selesai lagi. Perlu cari lagi satu TD2I. Okay, untuk kes ni kita ambil buat free body diagram untuk mass yang ni. Okay, untuk mass 50 kg tapi dekat slope, okay, 30 degree. Okay, 30 degree. Jadi daripada tu buat equation. Okay, buat equation ni FMA sama dengan free body diagram sama dengan kinetics diagram. Okay, dia bergerak ke atas. Okay, kita assume pada arah slanting ke sana positif. Jadi kita ada P, okay, pada axis ni. Okay, kemudian untuk weight ni kita resolve dia ke arah axis slanting ni. Okay, jadi sama dengan mg sin 30 degree. Okay, mg sin 30 degree dan dia berlawanan arah negatif. Okay, untuk MA dia ke atas. Okay, jadi 50A. Okay, yang ni 50A. Susun semula equation tu. Okay, dan sepatutnya boleh dapat nilai P. Okay, dekat situ. Okay, boleh dapat nilai P. Okay, nilai P sepatutnya dapat okay, darab 50 P 245.875. Okay, 245.875. Selepas tu masukkan nilai dalam ni, okay, equation ni. Okay, yang ni adalah untuk drum. Okay, drum dia sama dengan T sama dengan P darab R. Okay, P darab R. Okay, P darab R. Darabkan dengan 0.4. Darab 0.4. 98.35. Okay, masukkan dalam ni. Okay, you akan dapat T2 sama dengan 9. TD2 sama dengan 98.35. Okay, masukkan semula dalam equation ni. Okay, equation ni adalah untuk drum 2. Okay. Okay, masukkan sini 98.35. N14 0.2 darab 0.25
bahagi dengan 0.9, 0.9. Okay. Okay, sepatutnya kau dapat 6.07 Newton meter. Okay. Jadi daripada equation ni, ambil nilai ni TD2I 6.07 Newton meter dan TD1I 307.2 Newton meter. Okay. Masukkan semula dalam equation TI ni. Okay, dekat sini. Kat sini, lepas tu tambah dengan TFI 18.91, TII tadi berapa? 4 point something, 4.5. Okay, 4.5 tambahkan ke 44 tu, okay, sepatutnya dapat ni, okay, sama dengan 336.806 Newton meter. Okay, 336.806 Newton meter. Okay. Jadi yang tu lah jawapan dia. Okay, yang ni lah jawapan akhir dia, 336.806 Newton meter. Okay. Ada soalan? Doktor TD2 tu dapat apa tadi? TD2 6.07. Sekejap yang sebelah mana? Yang ni TD2I dapat 6.07 Newton meter. Okay. TD2 tadi dapat satu berapa saya pun dah lupa. Kosong.2, 0.5. Kira-kira lah. Okay. Daripada sini. Okay. Yang ni, okay, masukkan dalam ni. Okay, you akan dapat TD2. Okay, masukkan dalam ni, you akan dapat last kali TD2I tu dapat 6.07. Okay, rasa dalam 40, kat sini 4 something. Okay, 48. Okay, dekat sini. Lepas tu 48 dah 0. 48 nampak. 48 fine. Okay, dah nak minggu. Okay, 48. Okay, you kena dapat kat sini 245. Okay, 245.875. Lepas tu darab 0.4. Okay, TD2 98.35. Okay, TD2 98.35.